Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak kerana hadir kelas cikgu pada hari ini. Okey, jadi hari ini kita masih lagi ulang kaji untuk bab 1 tingkatan 4, okay, iaitu di bawah tajuk tujuan perniagaan dan pemilikan perniagaan. Okey. Jadi sebelum itu, kita kelas yang lepas-lepas cikgu dah refreshkan balik. Okey, ingat tak lagi tujuan perniagaan, bentuk-bentuk pemilikan perniagaan. Bentuk-bentuk pemilikan perniagaan kita ada 4. Yang pertama, milikan tunggal, milikan perkongsian, milikan syarikat berhad. Okey, syarikat berhad ni ada anak dia 2, iaitu sendirian berhad dengan awam berhad. Dan yang keempat, milikan koperasi. Okey. Okey, jadi hari ni cikgu akan sentuh. Okey, kita belajar dah ni. Tapi cikgu nak refreshkan balik, ingatkan semula pada anak-anak tajuk 1.3 iaitu bentuk-bentuk perniagaan lain. Okey. Jadi bentuk-bentuk perniagaan lain, okey, dalam yang kita belajar untuk tingkatan 4 ni, dia ada 2. Yang pertama franchise, yang kedua usaha sama. Yang pertama franchise, yang kedua usaha sama. Okey, kita tengok slide ni. Okey, bila anak-anak tengok slide ni, okey, tengok gambar tu, cikgu percaya ramai yang pernah tengok logo-logo ni. Ramai yang pernah masuk kedai-kedai ni. Okey, tengok logo yang pertama cikgu letak 7-Eleven. Pernah beli tak 7-Eleven? Lepas tu logo yang kedua KFC. Yang ketiga Pizza Hut. Yang keempat A&W. Yang kelima McDonald. Dan lain-lain tu ada lagi cikgu letak tu. Old Town White Coffee, BBQ Chicken, Kenny Royster. Okay, tu antara jenis-jenis bentuk pemilikan lain, iaitu franchise. Kita tak panggil dia jenis-jenis milikan. Kita tak panggil dia bentuk pemilikan perniagaan, bentuk milikan perniagaan. Tapi kita panggil dia ni bentuk-bentuk perniagaan lain. Okey. Jadi kita tengok dengan lebih lanjut lagi. Okey, bila kita sebut franchise. Franchise ni sebenarnya, kalau anak-anak masih ingat lagi, okey, yang diterangkan masa kita belajar tajuk ni mula-mula dulu, franchise ni adalah hubungan antara dua pihak dari segi perjanjian urus niaga. Maknanya dia melibatkan hubungan dua pihak. Dan hubungan tu dia ada perjanjian dia. Dan siapa dua pihak tu? Cuba tengok tu. Antara franchisor dan franchisee. Ni. Antara franchisor dan franchisee. Jadi pihak pertama adalah franchisor, pihak kedua franchisee. Jadi cikgu suka ingatkan di sini, kalau awak nak ingat dua pihak ni macam mana, okey, awak ingat franchisee tu I kan? I adalah saya. Jadi anggapkan diri awak ni adalah franchisee, orang yang membuka perniagaan tersebut. Dan siapa pula franchisor? Franchisor ni nanti kita tengok lagi. Okey, dan gambar tu menunjukkan KFC dengan Pizza Hut. Okey. Tengok gambar pizza sedap tu. Okey. Okey, ciri-ciri umum franchise. Kenapa cikgu buat warna merah ciri umum franchise? Sebab warna merah ni hati-hatilah. Maknanya benda ni sering ditanya dalam SPM. Jadi masa tingkatan 4 ni, okey, kalau awak tengok ciri-ciri dia A, B, C, D, E, F, G. Ada 7. Jadi kena ingat, wajib ingat ke-7 ini untuk SPM. Jadi masa tingkatan 4 ni adalah masa yang sangat penting untuk awak belajar, hafal betul-betul yang tingkatan 4 supaya bila naik tingkatan 5 kita dah tak perlu dah nak fokus sangat yang tingkatan 4 sebab kita dah ada dah. Kita dah stabil dah dengan tingkatan 4 bila kita masuk tingkatan 5. Okey. Jadi ciri-ciri ni kena ingat lah. Okay, ciri yang pertama adalah mengikut sistem yang telah ditetapkan oleh franchisor. Cikgu tak perlu ambil ke perkataan depan ni, perniagaan mesti dikendalikan? Tak perlu. Ambil saja mengikut sistem
yang telah ditetapkan oleh franchisor. Okay. Yang kedua, dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan dalam perjanjian. Maknanya, kalau A tadi, perniagaan ni mesti dijalankan franchisee kita lah. Bila kita nak buka KFC, contoh kita nak buka KFC di Tok Jiring. Jadi, KFC kita tu mestilah ikut sistem yang telah ditetapkan oleh syarikat induk, iaitu KFC induk. Tak boleh lari. Kena ikut satu per satu. Dan yang kedua, perjanjian awak dengan franchisor. Berapa lama awak nak buat perniagaan tersebut. Sebab tu dia kata dijalankan mengikut tempoh yang ditetapkan. Okey, C yang ketiga. Franchisee, hak ni kena guna ayat depan. Franchisee siapa? Kita lah. Franchisee berhak untuk menggunakan cap atau rahsia dagangan milik franchisor. Cikgu lebih suka ingatkan di sini maksud cap atau rahsia dagangan. Cap ni adalah jenama. Maknanya kita berhak menggunakan jenama dia. Dan kita boleh guna rahsia dagangan dia. Apa rahsia dagangan? Okey, rahsia dagangan ni, kalau awak buka KFC, awak akan tahu apa rahsia, apa ramuan, apa resepi untuk menjadikan ayam tu rasa dia sama antara satu KFC dengan satu KFC yang lain. Dan rahsia dagangan tu kita ambil daripada franchisor. Sebab kita dah buat perjanjian dengan dia. Okay, jadi dia membenarkan kita menggunakan cap dan rahsia dagangan dia. Okay, yang keempat. Franchisor. Kena tulis ayat tu. Franchisor. Siapa franchisor? Syarikat induk. Okay, franchisor mengenakan kawalan berterusan kepada franchisee. Maksudnya franchisor dia kawal 100% franchisee. Franchisee tak boleh lari sikit pun. Memang kena ikut 100% panduan yang telah ditetapkan oleh franchisor. Franchisee kena ikut. Dan yang kelima, franchisor bertanggungjawab beri bantuan kepada franchisee. Beri bantuan dari segi apa? Dari segi khidmat nasihat, sokongan moral, latihan, kursus, dan promosi. Sebab tu kita tengok, bila kita tengok promosi di televisyen, tak ada pun dia tulis iklan ini promosinya hanya KFC di Kuantan Pahang. Tak ada. Sama saja. Menggunakan satu iklan sama saja semua KFC. Sebab tu kita kata franchisor bertanggungjawab untuk memberi bantuan kepada franchisee. Tapi kena hati-hati. Di sini calon SPM ramai salah. Bila baca ayat ini, dia ingatkan orang buka perniagaan franchise ni tak perlu modal. Salah. Buka franchise kena ada sekurang-kurangnya RM500,000. Baru boleh buka perniagaan franchise. Bukannya awak pergi dekat franchisor, awak kata saya nak buka KFC. Boleh tak bantu? Lepas tu dia akan tanya, ada tak modal? Dia nak modal. Okay? Sebab kita nak beli barang-barang, kelengkapan apa serba tu, semua gunakan modal. Okay? F. Franchisee akan membuat bayaran. Bayaran tu kita panggil fee. Dia bayar kepada siapa? Bayar kepada franchisee, kita bayar kepada franchisor. Tapi bayaran tu kita panggil fee. Kenapa kita gaji-gaji nak pergi bayar fee tu kepada franchisor? Sebagai balasan. Balasan dia membenarkan kita menggunakan cap atau rahsia dagangan. Tadi dia benarkan kita guna jenama dia yang sudah terkenal. Dia benarkan kita guna ramuan rahsia dia yang sudah terkenal. Jadi kita sebagai franchisee kena beri balasan kepada dia, iaitu fee. Okay? Dan yang akhir sekali G, franchisor dan franchisee, dia ni menjalankan aktiviti perniagaan berasingan. Dia bukannya sekali. Dia bukan macam perkongsian. Perkongsian perniagaan dia tidak berasing. Sekali. Maknanya satu syarikat, kalau awak berkongsi 3 partner awak dalam tu, 3 orang. Tu bukan berasingan. Tapi
franchise dia berasingan. Okay. Okey, siapa pula franchisor? Okey, ambil yang warna merah ni lalu. Peranan franchisor. Dalam soalan SPM, dia tidak ada tanya siapa franchisor, dok. Dia akan terus tanya apa peranan franchisor. Jadi peranan franchisor yang pertama, syarikat induk lah. Dia memberi hak untuk gunakan imej, jenama, sistem operasi dan format perniagaan dia kepada franchisee. Kalau awak tengok ayat di sini, imej 1, jenama 2, sistem operasi 3, format 4. Cikgu, perlu ke kita tengok ingat part-part tu? Kita dah larat dah nak menghafal. Tak perlu. Jawapannya adalah awak ambil satu sudah mencukupi untuk SPM. Jadi contoh awak buat memberikan hak franchisor, memberikan hak menggunakan imej kepada franchisee. Kalau tak mau menggunakan imej, jenama. Franchisor beri hak untuk menggunakan jenama. Okey, perniagaannya kepada franchisee. Cikgu suka ayat ni, ayat jenama. Sebab jenama ni biasalah kalau kita marking paper pun banyak. PSA dalaman banyak menggunakan jenama. Okey. Okey, 2 Roman mempunyai tanggungjawab dan kewajipan. Franchisor dia kena sediakan blueprint. Okey, kepada franchisee. Kenapa blueprint ni? Blueprint ni adalah panduan macam mana nak niaga. Daripada A sampai Z. Dari langkah 1 sampai ke langkah yang habis. Kalau ada 100 langkah, 100 langkah yang dia nyatakan dalam blueprint tu. Jadi di sini, di sini nak kabarnya, kalau awak menghafal blueprint, dia macam satu ayat bombastik di sini. Bila pemeriksa tanda, nampak wah, bijaknya calon ni. Jadi cikgu lebih suka awak guna ayat blueprint. Tetapi kalau dok ingat, katakan kita ngafal-ngafal dah. Lepas tu masuk dalam PSA kita deburnya bendanya. Lepas tu kita ingat panduan je. Okey, jangan tunggu lama, tulis saja panduan. Tak apalah, dah ingat tulis blueprint. Dah ingat dah mari blueprint tu. Tadi tulis panduan. Tapi kalau awak biasakan diri, dari tingkatan 4 ni, awak biasakan diri menjawab soalan dengan menggunakan perkataan blueprint, tidak menggunakan panduan, insya-Allah awak akan boleh untuk SPM nanti. Okey. Okey, yang ketiga, peranan franchisor adalah memberi khidmat latihan. Franchisor tugas dia beri latihan kepada franchisee bila-bila masa franchisee perlukan. Dia bukannya masa mula-mula meniaga saja dia beri latihan, tapi bila-bila masa berkala. Kalau franchisee rasa macam nak latihan, nak kursus, franchisor kena sediakan lah. Okey. Kalau dia tak mampu nak sediakan, dia kena ambil khidmat luar lah untuk hantar franchisee berkursus ataupun membuat latihan. Yang keempat, peranan franchisor memberi bantuan dalam bentuk ramuan khas serta alatan dan perkakasan. Sebab tu kalau awak masuk KFC, tak kira lah KFC mana-mana, daripada kalau awak tengok daripada pinggan mangkuk, uniform pekerja, masa kita tolak pintu tu, dia pun kata dah selamat datang, terima kasih, datang lagi. Dia akan tanya awak nak makan dekat sini atau take away. Ayat tu adalah kalau awak perasan, awak pergi KFC Bandar, KFC Gong Badak, ayat tu adalah ayat yang sama. Dari mana benda tu sebenarnya? Sebenarnya benda tu adalah bantuan daripada franchisor. Sebab tu dia kata, franchisee dia kena ada modal sekurang-kurangnya RM500,000 untuk membeli benda-benda ni lah, ramuan khas, alatan dan perkakasan daripada franchisor. Okey. Okey, jadi 4 peranan franchisor awak kena ingat lah. Okey. Okey, kelebihan dan kekurangan perniagaan franchise kepada franchisor. Okey, kalau SPM kena tengok betul-betul kelebihan dan kekurangan franchise kepada siapa. Sebab dia boleh tanya awak 2 bentuk. Satu bentuk kepada franchisor, satu bentuk kepada franchisee.
Jadi benda ni yang selalunya calon SPM salah. Dok baca habis. Baca kelebihan dan kekurangan kepada franchise. Gomoh lalu, jawab lalu. Dok boleh. Kena habiskan soalan. Okay? Jadi kalau ditanya kelebihan apa kelebihan franchise ni kepada syarikat induk? Franchisor kan? Jadi yang pertama boleh kembangkan perniagaan. Cikgu tak payah tulis ke global? Tak perlu tulis. Tapi kalau nak tulis global, boleh. Ni cikgu baca ni supaya mudah awak nak hafal. Boleh kembangkan perniagaan secara global. Nampak dah bombastik sikit ayat awak tu. Lain daripada calon lain. Yang kedua, menikmati ekonomi bidangan. Okey, ekonomi bidangan ni dalam peningkatan dan jumlah sesuatu pengeluaran. Contohnya ekonomi bidangan ni cikgu sebut dah hari tu. Kita berniaga. Lepas tu kita dapat untung yang banyak. Asalnya kita buka KFC je Lepas tu untung kita banyak. Bila untung banyak, kita pun buka lagi perniagaan lain. Kita dah buka dah KFC sebab kita dah ada KFC. Kita buka pula travel agency. Tu ekonomi bidangan lah tu. Pelbagai ekonomi yang kita buka. Itu maksudnya ekonomi bidangan. Okay, yang ketiga. Yang B ni kalau awak kata menikmati ekonomi bidangan dah boleh terima. Tak perlu dah ayat belakang tu. Cikgu baca ni hot senang awak nak hafal. Okay, C. Mekanisme yang berkesan untuk menembusi pasaran baru. Maksud mekanisme ni alat pengukur yang berkesan. Bila kita nak ke pasaran baru, kita tengok dulu alat pengukur dia. Customer macam mana keuntungan dia? Customer ramai mana? Keuntungan banyak mana? Tu kita kata kelebihan perniagaan franchise kepada franchisor. Okey, D. Boleh berkongsi risiko dan tanggungjawab dengan franchisee. Nah, E. Struktur pengurusan tidak begitu besar. Okey. Jadi kita ada 5. Okey, kelebihan. Kekurangan pula. Apa kekurangan jika franchisor buka perniagaan franchise ni? Beri kebenaran kepada franchisee. Okay, yang pertama boleh jejaskan reputasi franchisor. Boleh jejaskan prestasi franchisor lah. Kenapa jejaskan prestasi franchisor? Mungkin ada franchisee yang tidak menjaga kualiti produk. Tiba-tiba ayam tu tak sedap. Masing ke contoh. Okay. Jadi tu perkara yang begitu boleh menyebabkan menjejaskan reputasi franchisor. Ataupun contoh lain, kita nak pergi beli ayam, tiba-tiba kita tidak dilayan dengan baik oleh pekerja dia. Jadi kita tak kata pun KFC Tok Jiring tu pekerja dia teruk. Kita akan kata KFC, pekerja KFC. Kita tak sebut pun lokaliti dia. Okay? Jadi, tu boleh menjejaskan reputasi franchisor jika franchisee tidak menjaga kualiti produk dan perniagaan dia, servis dia. Yang kedua, kekurangan kepada franchisor, peningkatan dalam kos sokongan operasi. Kos sokongan operasi ni salah satu dia adalah promosi, kos promosi. Jadi, semuanya kos promosi ditanggung oleh franchisor. Jadi di situ bermakna dalam banyak-banyak KFC di Malaysia, semuanya kos promosi tu ditanggung oleh franchisor. Jadi, kos tu akan meningkat. Sebab tu dia kata peningkatan dalam kos sokongan operasi. Kursus-kursus pun sama juga. Tu termasuk dalam kos sokongan operasi. Okay, C. Sukar memilih franchisee yang baik dan berdaya saing. Franchisor dia ada banyak franchisee. Mungkinlah sukar untuk dia pilih franchisee yang baik, berdaya saing. Okay, itu franchisor. Okay, cikgu ulang sekali lagi. Dalam franchisor, awak kena ingat. Okay, dalam franchisor, awak kena ingat peranan franchisor, kelebihan dan kekurangan franchise kepada franchisor. Okay, next kita masuk franchisee. Apa dia franchisee? Franchisee ni adalah syarikat yang membeli hak kebenaran. Kita lah. Cikgu kata dah tadi kan. I ni ingat formula dia. I ni adalah saya. Bila sebut I saya, anggapkan kita adalah franchisee. Kita kena anggap benda tu.
Kalau kita jawab soalan franchisee, kita kena anggap diri kita franchisee. Kalau kita jawab soalan franchisor, kita kena anggap diri kita franchisor. Kalau kita jawab soalan syarikat sendirian berhad, kita kena anggap kita ni duduk dalam syarikat sendirian berhad. Barulah kita jawab soalan tu dengan betul. Kita menjiwai soalan tu. Bukan kita sekadar menjawab, orang kata melepas batuk di tangga. Sebab tu dok dapat markah yang full. Okay? Sama juga. Bila cikgu kata, okey, teknik menjawab gini. Jawab gini. Tak ada teknik A, teknik B. Tengok kata tugas. Kata tugas ni ada teknik dia. Kata tugas ni kalau kata tugas huraikan, jawab macam ni. Kalau kata tugas jelaskan, jawab macam ni. Awak pun dok ikut. Jadi bila dok ikut, SPM ni setiap subjek dia ada teknik dia. Teknik menjawab dia. Sebab tu awak tak dapat full markah. Okay? Bila nak masuk SPM, bila nak masuk melangkah ke tingkatan 5, pastikan diri awak tu lengkap dengan teknik menjawab. Contoh nak jawab matematik, gini skill dia. Nak jawab perniagaan, gini skill dia. Nak jawab akaun, gini skill dia. Dia antara satu subjek dengan satu subjek, skill dia adalah tidak sama anak-anak. Okay? Jadi cikgu harap awak menguasai segala teknik yang telah cikgu ajar. Okay? Untuk nak masuk, dah lama dah nak masuk tingkatan 5 ni. Habis budak tingkatan 5 periksa, bulan 3, awak pun akan masuk lah. Okay, melangkah ke tingkatan 5. Okay, kita tengok. Okay. Ciri-ciri franchisee, 2 saja. Berbanding dengan ciri-ciri franchisor. Ciri-ciri franchisor tadi, okay, ada 4. Ciri-ciri franchisee ada 2 saja. Yang pertama, menjalankan aktiviti perniagaan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh franchisor. Cikgu ulang sekali lagi, menjalankan aktiviti perniagaan mengikut peraturan yang ditetapkan oleh franchisor. Cikgu, sistem payah wayang kena tulis tak? Kalau rasa tak boleh nak hafal, tak perlu. Tapi kalau awak rasa awak nak tekan diri awak, nak hafal juga, boleh, tak ada masalah. Cikgu kata dah kan, setiap jawapan kita tu kita kena cari ayat-ayat yang lain daripada calon lain supaya pemeriksa nampak wow dengan kertas skrip awak tu. Okay? Okay, B. Kegagalan mematuhi peraturan ini menyebabkan tamatnya kontrak oleh franchisor. Itu ciri-ciri franchisee. Maknanya kalau franchisee gagal nak ikut peraturan blueprint tadi, maka secara serta-merta kontrak tu akan tamat. Okay? Jadi kita kena ikut blueprint tadi. Blueprint adalah panduan dalam perniagaan franchise. Okey, ni kekurangan kelebihan untuk franchisee. Okey. Tadi cikgu kata anggap kita ni franchisee. Jadi bila kita buka perniagaan franchise, kita buka KFC, kita buka 7-Eleven. Apa kelebihan yang kita dapat? Yang pertama, kita boleh memiliki dan menjalankan satu perniagaan yang sistematik. Perniagaan tu dah establish dah. Dah terkenal dah. Kita tak payah nak fikir dah macam mana kita nak mula, macam mana kita nak kawal, macam mana kita nak urus. Sebab benda tu dah sistematik. Kita just ikut flow sahaja. Ikut blueprint yang telah diberikan. Tu sistematik. Yang kedua, kelebihan dia reka bentuk yang seragam. Tak perlu dah nak fikir, nak cat colour benda restoran aku ni. Nak beli pinggang gana, pinggang petok ke, bujur ke, bulat ke, tak perlu. Sebab kita mesti ikut reka bentuk yang telah ditetapkan oleh syarikat induk, iaitu franchisor. Yang ketiga, kita mendapat sokongan daripada franchisor. Berbanding dengan kita buka milikkan tunggal, perkongsian, syarikat sendirian berhad, syarikat awam berhad, koperasi, itu tidak ada sokongan daripada syarikat induk. Tapi franchisor, kita buka mula-mula tu dia beri support dah ke kita. Okay? Dia beri sokongan. Dia beri khidmat nasihat. Okay? Yang keempat, risiko gagal tu sangat rendah. Kita jaranglah dengar orang buka KFC, lepas tu awak pun kata, KFC tu buka 2 hari je. Tutup ada. Bukan tutup sebab COVID Tutup sebab COVID sekejap je. Ni Cikgu Karbon ni tutup sebab dia bankrupt. Kita tak dengar, tak rajin dengar. Okay? Itu adalah risiko kegagalan perniagaan rendah. Okay, yang seterusnya, yang kelima, jenama, terkenal dan jaringan perniagaan lebih
luas sebab kita guna jenama yang sudah terkenal. Okey, jadi kita tak perlu risau dah. Dan jaringan dia pun luas. Dan akhir sekali tidak perlu banyak pengalaman. Nak buka perniagaan franchise, tak perlu ada pengalaman. Okey, nanti franchisor akan bimbing awak. Okey, kekurangan dia. Kekurangan dia ada 3 saja, Comel. Yang pertama adalah franchisee perlu kawal lah kualiti barang. Macam cikgu katalah tadi. Risiko kalau kita tak berkawal kualiti barang, mungkin kita akan menjejaskan prestasi franchisor. Yang kedua, kita terikat dengan perjanjian. Kena ikut blueprint tu. Kalau ada 100 langkah kena buat. Okay? Dan akhir sekali, tiada inovasi. Tiada perubahan yang boleh kita buat. Sebab itu adalah perniagaan orang. Okay? Kita hanya menjalankan perniagaan itu mengikut perjanjian. Okay? Okey, ni latihan PBD, franchise. Awak tolong buat 1.3 bentuk-bentuk milikan perniagaan lain. Peranan franchisor. Dia kata 5 kata kunci untuk 5 markah. Okay, jadi kena bagilah apa dia 5 peranan franchisor. Latihan PBD lagi, ciri-ciri franchise. Kata kunci dia 6 kata kunci untuk 6 markah. Okay, latihan PBD lagi, franchise, peranan franchisee. 5 kata kunci, 5 markah. Okay, latihan PBD lagi, bentuk-bentuk milikan perniagaan lain, iaitu kelebihan franchisor, kekurangan franchise, kelebihan dan kekurangan franchise kepada franchisor. Yang atas ni kepada franchisor, dan yang bawah ni kelebihan kekurangan kepada franchisee. Kalau kita tengok atas tu 4, bawah tu pun 4. Tapi ada yang cikgu kata tadi, kekurangan dia 2 atau 3. Jadi 2-3 je lah. Okay. Cuba cari dalam nota, dalam modul, dalam buku rujukan, dalam buku teks. Okay, untuk memenuhi lah. Okay, itu saja untuk franchise. Sekarang kita masuk yang kedua, bentuk-bentuk perniagaan lain iaitu usaha sama. Okay, kalau awak tengok gambar tu, Toyota, Mazda. Nampak tak dia salang tu? Macam dia bekerjasama. Usaha sama ni bekerjasama lah. Petronas, Saudi Aramco. Awak Petronas memang cikgu tak payah sebut lah. Awak tahu dah. Bila nampak logo ni saja tahu dah. Nak kita tetes minyak nampak logo ni tahu dah. Oh tu tetes minyak Petronas tu. Tu adalah syarikat cari gali minyak di Malaysia. Saudi Aramco cikgu rasa ramai yang tak tahu. Kenapa Saudi Aramco? Saudi Aramco ni adalah cari gali minyak di Arab Saudi. Jadi dia bekerjasama dua tu. Okey, yang ketiga, gambar yang ketiga, Tourism Malaysia. Dia bekerjasama dengan AirAsia. Kenapa di Tourism Malaysia bekerjasama dengan AirAsia? Sebab tourism ni adalah pelancongan. Jadi orang yang nak pergi melancong banyak menggunakan kapal terbang AirAsia. Okey. Bukan ramai orang guna kapal terbang AirAsia, menggunakan flight. Jadi dia ambil kerjasama dengan AirAsia. Okey, usaha sama. Apa dia usaha sama? Usaha sama ni adalah satu perkongsian strategik antara 2 atau lebih individu atau syarikat dan mereka setuju untuk bekerjasama. Maksudnya perkongsian strategik ni dia boleh melibatkan 2 atau lebih. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. Dan mereka ni setuju untuk keluarkan barang dan perkhidmatan dalam jangka masa tertentu. Bukan sepanjang masa, dalam tempoh tertentu saja mereka bekerjasama. Contoh Mazda dengan siapa tadi? Mazda dengan Toyota. Mungkin dia nak usaha sama untuk keluarkan satu produk kereta. Satu desain kereta, desain tu usaha sama antara Toyota dengan Mazda. Tu the box kereta. Katakan kereta tu ABC nama dia. Jadi bila dah tubik kereta ABC, jual laku dan dapat untung. Sampai situ saja. Sebab tu dia kata jangka masa tertentu. Okey, apa tujuan usaha sama? Tujuan usaha sama adalah yang pertama, untuk meningkatkan kedudukan syarikat. Yang kedua, boleh berkongsi kepakaran. Yang ketiga, boleh menambahkan keuntungan. Jadi dalam SPM, kena ada 3. Okay, yang pertama, meningkatkan kedudukan syarikat, prestasi syarikat. Yang kedua, boleh berkongsi kepakaran. Yang ketiga, boleh menambahkan keuntungan.
Kelebihan dan kekurangan usaha sama. Okey. Kelebihan usaha sama dulu. Yang pertama, membantu perniagaan untuk luaskan asas perniagaan. Awak boleh buat gini tak apa dah, membantu luaskan perniagaan. Yang kedua, dapat tingkatkan dana keuangan. Boleh tingkatkan dana keuangan ni, boleh tingkatkan modal keuangan, modal syarikat. Sebab kita berusaha sama dengan satu lagi syarikat. Jadi kita boleh berkongsi modal dan boleh berkongsi tenaga kerja. Yang ketiga, boleh tingkatkan pengeluaran. Daripada satu Toyota, kita bergabung dengan Mazda, jadi mungkin boleh tingkatkan pengeluaran. Yang keempat, boleh mendapatkan teknologi menggunakan teknologi baharu. Maknanya Mazda dengan Toyota dia berusaha sama dan menggunakan teknologi. Maknanya Mazda, contoh Mazda tak pernah guna lagi teknologi yang Toyota guna. Jadi bila dia berusaha sama, jadi Mazda dia boleh guna, dia boleh rasa macam mana sistem teknologi yang digunakan oleh Toyota. Sama juga dia kalau Toyota tak pernah guna lagi teknologi yang digunakan Mazda. Jadi bila dia berusaha sama, dia boleh rasa macam mana pertukaran teknologi antara dua syarikat ni. Okey, E, mudah untuk mendapat bahan mentah dan sumber-sumber. Daripada satu syarikat berusaha sama jadi 2 atau 3, maka kita mudah nak cari bahan mentah. Kalau kita terputus bekalan, kita pun tanya. Contohnya Mazda terputus bekalan, dia pun minta dengan Toyota. Tapi dalam tempoh usaha sama dia lah. Okey, seterusnya yang keenam, harta individu, aset serta pegangan dalam syarikat asal dikekalkan. Maksudnya di sini F ni liability terhad. Okey, liability terhad. Maksudnya kalau mengalami kerugian, hanya harta syarikat saja yang akan digunakan untuk menjelaskan hutang. Okay? Dan akhir sekali, risiko dalam perniagaan boleh dikongsi lah sebab kita ada rakan usaha sama. Dia rakan kongsi lain, rakan usaha sama lain. Bila kita sebut rakan kongsi, dia melibatkan perkongsian. Kalau kita sebut rakan usaha sama, dia melibatkan usaha sama. Usaha sama ni tempoh tertentu saja. Bukannya sepanjang masa. Okay? Okay, kekurangan ada 2, visi dan misi yang berbeza. Mungkin berlaku masalah lah, konflik lah. Okay, B, beza budaya dan cara pengurusan. Okay, jadi mungkin membawa masalah dalam pengurusan. Okay, jadi itu antara kelebihan dia ada 7, kekurangan usaha sama ada 2. Okay, jadi jangan bertukar usaha sama dengan PLT, perkongsian liability terhad. Okay, kita tengok balik cikgu sebut tadi. Okey, cikgu sebut tadi, usaha sama adalah perkongsian strategi antara, kena ada perkataan perkongsian strategi. Bila ada perkataan perkongsian strategi ni merujuk kepada usaha sama. Kalau PLT tengok balik, antara siapa? Kalau ni antara 2 atau lebih individu atau syarikat. Maknanya boleh individu dengan individu, boleh individu dengan syarikat, boleh syarikat dengan syarikat. Tapi kalau PLT, siapa dengan siapa? Hak tu kena tahu beza. Okey? Jadi usaha sama dengan PLT adalah benda yang berbeza. Dan murid calon selalunya keliru masa menjawab soalan PLT dengan usaha sama. Okey, jadi habis bahagian usaha sama, cikgu dah terangkan tadi. Okey, seterusnya ini adalah latihan PBD, tolong buat untuk markah. Okey, jadi latihan PBD usaha sama, ciri-ciri usaha sama. Okey, sebelah tu ada kata kunci, 6 kata kunci untuk 6 markah. Jadi kena berilah 6 ciri-ciri usaha sama. Okey, tu soalan SPM 2020 Okey, dan bawah tu SPM 2019, kelebihan dan kekurangan perniagaan usaha sama. Okey, kelebihan ada dia nak 4 dan kekurangan dia nak 2. Okey, anak-anak. Okey, jadi itu saja untuk tugasan kelas pada hari ini. Okey, cikgu harap awak faham tentang yang cikgu terangkan, iaitu perniagaan franchise dengan perniagaan bentuk perniagaan lain, iaitu bentuk perniagaan franchise dan bentuk perniagaan usaha sama. Okey, sekali lagi cikgu ulang. Pemilikan perniagaan ada 4, milikan tunggal, milikan perkongsian, milikan syarikat berhad dan milikan koperasi.
Tetapi untuk bentuk lain perniagaan ada 2 saja, franchise dan usaha sama. Itu saja anak-anak. Cikgu doakan anak-anak cemerlang dunia akhirat, anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha dan berbakti pada ibu bapa, dan mendapat straight A+ SPM, mendapat A+ subjek perniagaan. Terima kasih anak-anak hadir kelas cikgu pada hari ini. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.